Standby eh? Okey. Aku buka dulu. Bismillah. Dah masuk. Bismillah. Jadi kita akan teruskan kepada sesi yang seterusnya. Sesi kedua, berkaitan tindakan dan pencegahan. Okey. Okey, Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Oh, bagi salam ke tadi? Waalaikumsalam. Okey. Selamat datang lagi cikgu untuk ke sesi yang kedua. Ya. Okey. Maklumlah hanya boleh rekod sebanyak 40 minit je kan. Ya, tak apa. Memahami, sabar. Okey. Kita akan teruskan pada soalan berkaitan dengan tindakan. Kita teruskan kepada Muzammil. Okey, Assalamualaikum cikgu. Dengar jelas ke? Alhamdulillah dengar jelas. Saya nak menanyakan soalan tentang berkaitan dengan tindakan lah, tentang emosi ni. Macam mana cikgu mengawal pelajar yang menghadapi masalah emosi ni? Pertama waktu situasi yang macam cikgu tengah mengajar ke, tiba budak ni mengalami masalah emosi. Dia tak boleh kawal emosi dia. Macam mana cikgu atasi? Apa tindakan cikgu? Okey, masalah emosi ketika tengah mengajar Okey, perkara ni kita lihat kepada aspek apa masalah yang sedang berlaku pada masa tersebut. Disebabkan contoh yang diberikan tadi adalah waktu proses PDP. Biasanya bila melibatkan proses PDP dan masalah emosi itu berlaku, selalunya ia berpunca daripada masalah dengan kawan pada waktu tersebut. Yang menyebabkan mungkin ada perkara yang dah berlaku lepas tapi triggered back masa di dalam kelas. Dirangsang semula emosi tu, peristiwa tu dirangsang semula dan berlakunya orang cakap mungkin letusan. Emosi dia berlaku pada waktu tu. Bila berlakunya perkara yang macam ni, emosi yang tidak terkawal, contoh dia marah, sangat marah pada waktu tu, mungkin berlaku pengaduhan di antara dia dan kawannya. So apa yang perlu kita lakukan pada waktu tu adalah kita kena tenangkan mereka terlebih dahulu dan jangan bersikap menyebelahi mana-mana pihak. Kita sepatutnya bertindak sebagai, pada pandangan saya kita perlu bertindak sebagai orang tenang. Jangan menyalahi mana-mana pihak selagi kita tidak tahu apa punca sebenar. Cuba tenangkan mereka, redakan apa yang sedang berlaku. Lepas itu kita jumpa mereka secara personal. Secara personal supaya kita boleh tahu apa punca sebenarnya yang menyebabkan emosi mereka meletus sedemikian rupa lah. Oh, okey, faham. Daripada perjumpaan peribadi tu mungkin kita akan dapat puncanya dan kita boleh nasihatkan ataupun selesaikan masalah itu mengikut punca. Kalau masalah disiplin, kita mungkin boleh rujuk dia dengan guru disiplin ataupun kaunselor. Dan jika dia melibatkan masalah pembelajaran,
Mungkin kita boleh menggunakan psikologi untuk macam mana untuk ataupun nasihat macam mana untuk dia mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh pelajar tersebut. Oh, okey, faham cikgu. Okey, Okey, terima kasih cikgu. sama. Okey cikgu, cikgu boleh dengar saya tak? Okey, dengar. Okey, soalan seterusnya saya nak tanya, sekiranya pelajar yang bermasalah tadi cikgu dah jumpa secara personal kan? Tapi macam mana kalau dia ulang balik perbuatan dia tu? Macam dia tak berubah lah kiranya. Apa tindakan lain yang cikgu boleh ambil, boleh buat? Okey. Itu apa yang memangnya selalu terjadilah di sekolah atau di mana-mana. Memang sekali perjumpaan tu walaupun dah buat personal meeting memang tetap akan berlaku selagi pelajar tu tak ada kesedaran dalam diri dia lah di samping masalah tadi. Yang paling penting seterusnya adalah kesedaran pelajar itu sendiri. So apa yang boleh kita buat adalah jangan berputus asa lah. Apa pun jadi, apa pun berapa kali pun perkara tu berulang, kita kena sentiasa mendekati pelajar tersebut. Mungkin hari ni dia belum lagi berubah. Mana kita tahu satu hari nanti at the end of the day disebabkan apa yang kita buat, perhatian kita, nasihat kita tanpa putus asa tu InsyaAllah akan tergerak di hati dia untuk menjadi lebih baik. Betul juga, betul. Saya sangat setuju. Hati kita terbuka lagi tu kan. Ya. Sebenarnya kita kena tengoklah masalah tu juga. Mungkin selain daripada tu kita kena minta kerjasama daripada ibu bapa. Kalau kita tak dapat nak selesaikan dari segi tu, kita kena minta ibu bapa sekali turut serta macam mana nak membantu anak mereka untuk mengatasi apa yang sedang anak mereka hadapi pada waktu itu. Okay. Cikgu boleh dengar suara saya? Ya, boleh. Boleh. Saya nak tanya, perlu ke pelajar tu untuk kuasai pengawalan emosi diorang? Dan kalau perlu, macam mana diorang nak tahu ataupun nak kawal emosi diorang tu? Okey, sangat perlu. Memang sangat perlu macam mana untuk mengawal emosi mereka. Sebab sekarang ni kita dapat lihat masalah emosi di kalangan pelajar tu sangat membimbangkan yang mana mereka tak boleh nak kontrol. Mereka punya contoh perasaan marah, perasaan geram mereka tu bila berdepan dengan situasi yang mencabar. Sebagai contoh, bila dia terlalu mungkin atau idea ataupun kerja mereka lakukan tak disokong ataupun tak dipersetujui oleh guru. Okay, mereka kadang-kadang tidak dapat nak kawal perasaan mereka dalam menerima pandangan orang lain. So bila berlakunya kes macam ni, selalunya apa yang mereka akan cuba lepaskan perasaan mereka tu dengan membuat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Contoh bila marah, cikgu tegur kesalahan mereka ataupun bangkang cadangan mereka. Mereka melepaskan perasaan mereka dengan contohnya menumbuk menconteng meja, menyepak kerusi meja semua tu sehingga akan menyebabkan kita panggil sebagai berlakunya vandalism lah. Dan benda tu memang berlaku ya. Teruk juga. Teruk juga. Sebab adanya kawalan emosi yang mana mereka tak boleh menerima, mereka tidak terbuka untuk menerima pandangan orang lain. Okay, bila tak boleh menerima pandangan orang lain, mereka akan sangat defensif yang mana mereka merasakan pada waktu tu mereka punya idea adalah paling baik. Apa yang cikgu katakan tu, tak kena, cikgu tidak faham apa yang sedang mereka rasakan pada waktu tu. Orang yang lebih dewasa tidak faham apa yang sedang mereka rasakan. So, maksudnya kat sini kita kena didik mereka yang pertamanya menerima pandangan. Kita kena luaskan pemikiran yang apa yang kita buat, apa yang kita fikirkan tak sentiasa betul. Mungkin apa yang kita nampak, apa yang kita fikir ada flaws-nya ataupun ada kelemahannya di pandangan orang lain. That's why kita mesti terbuka. So
So dalam kes ni mendidik pelajar untuk menerima kritikan, untuk menerima pandangan orang lain penting. Itu merupakan salah satu cara untuk mengawal pelajar tersebut. Selain daripada yang paling penting tu adalah agama dan adab lah. Bila agama dan adab itu kita pegang ataupun menjadi asas ke dalam kehidupan kita, insya-Allah emosi tu, kawalan emosi tu akan berada pada tahap yang baiklah, insya-Allah. Okey, terima kasih. Okey cikgu, soalan terakhir daripada saya. Pada pandangan cikgu, apakah kaedah atau langkah pencegahan terbaik bagi membendung masalah emosi dalam kalangan pelajar? Macam mana kaedah untuk terbaik Apakah kaedah atau langkah pencegahan yang terbaik? Kalau okey. Lagi poin saya yang sebelum ni, yang pertamanya adalah berkaitan dengan agama lah. Yang pertama, sebab agama itu sendiri adalah makanan bagi rohani kita. Jadinya bila kita mempunyai asas agama yang baik, kita akan lebih tenang, kita akan lebih matang dalam setiap tindakan kita. So, dan bila kita dilengkapi dengan agama, dengan nilai ataupun adab yang baik, kita punya tingkah laku atau cara kita mempamerkan ataupun meluahkan sesuatu tu akan lebih terkawal. Yang tu betul lah cikgu, memang terkadang emosi pelajar ni kita semua pun pernah jadi pelajar kan. Jadi terkadang suasana di rumah mungkin bawa hingga ke sekolah, sehingga terkadang kawalan emosi diri tu memang di luar batasan kita lah. Jadi apabila sampai di sekolah, gurulah sebagai untuk kadang-kadang kita terlepas ataupun tempat untuk kita meluahkan suatu perasaannya dengan cikgu kan. Cikgu, saya ada satu soalan lagi, hanya terlintas. Okey. Cikgu pernah mengajar di sekolah asrama. Asrama kan? Dengan cikgu pernah mengajar di sekolah yang tidak berasrama. Setakat ni pengalaman saya di sekolah berasrama. Sekolah tidak berasrama hanya masa saya menjalankan praktikal saja. Okey. Ini memangnya sekolah asrama. Soalan saya apa pandangan cikgu terhadap pelajar emosi, selalunya emosi ataupun tingkah laku pelajar asrama dengan pelajar yang bukan asrama. Macam gitu. Okey. Hanya Pelajar asrama dengan pelajar. Pandangan cikgu lah. Okey. Pelajar asrama dengan pelajar bukan asrama. Okey. Apa yang saya boleh nampak pelajar bukan asrama dengan pelajar asrama ni. Untuk pelajar asrama kita lebih rapat dengan mereka. Kita lebih kenal berbanding dengan pelajar yang bukan asrama. Sebab mereka datang, lepas mereka datang ke sekolah, kita adalah ibu bapa mereka yang kedua. So kita lebih memahami, kita lebih lebih kenal. Dan kita perlu tahu kalau pelajar ni bermasalah, kita akan selidik apa masalah dia di rumah. Ada masalah di rumah tak? Ada tak masalah keluarga? Ataupun bila dia okey masalah keluarga dia, okey kita kena check dekat asrama macam mana sikap dia dengan kawan-kawan. Okey, so dari situ perbandingan dari segi emosinya, emosi pelajar di asrama tu lebih mudah untuk dilihat berbanding dengan pelajar di harian pada pandangan saya lah, sebab kita lebih kenal. Kadang-kadang mungkin mereka boleh bagi berlakon, mereka boleh menjadi orang lain.
Tapi bila kita melihat mereka di asrama, mereka adalah selalunya totally different daripada apa yang kita nampak dalam kelas. Sikap mereka macam kekemasan bilik, macam mana dia orang uruskan loker mereka, macam mana dengan kawan-kawan, macam mana dengan duty roster dekat asrama. So dari situ kita boleh nilai pelajar ni bermasalah ke, okey ke, tak okey ke. Jadi cikgu setujulah jika ada statement menyatakan bahawa emosi pelajar mampu mempengaruhi tingkah laku dan tahap prestasi akademik mereka. Cikgu setuju atau tidak? Ya, saya setuju berkenaan dengan statement tu. Memangnya dia mempengaruhi. Mungkin ada setengah emosi tu mempengaruhi tingkah laku dia, tapi tidak mempengaruhi dia punya pembelajaran. Ada yang macam tu, yang mana dia still boleh fokus. Mungkin masalah tu hanyalah melibatkan emosi dalam diri dia sahaja. So dia tidak menyebabkan masalah kepada orang lain dan juga proses pembelajaran dia. Tapi kebanyakannya sememangnya emosi itu akan mempengaruhi tingkah laku dan seterusnya mempengaruhi pembelajaran mereka. Dan biasanya pelajar-pelajar yang mempunyai masalah macam ni, kita kena bagi perhatian yang lebih, kerana kebanyakannya lah apa yang saya dapat lihat, mereka adalah kebanyakannya attention seeker, dia memerlukan perhatian yang lebih. So kita kena sangat murah dengan kasih sayang, murah dengan perhatian. Okey, sekarang kita nak kita tanya okey ke tak, macam perhatian macam tu lah kita kena bagi, macam kena sentiasa alert lah dengan mereka supaya mereka tertarik, supaya mereka macam rasa mereka tu dihargai, kewujudan mereka tu disedari. Jadi apa harapan, kita tanya harapan cikgu tentang pembelajaran yang akan datang kan, berada di abad yang orang kata generation Y, betul kan? Betul kan? Kita berada di abad yang ke-21. Y betul. Oh, dah lebih dah. Jadi cikgu, pandangan ke depan cikgu, harapan cikgu tentang pelajar-pelajar ini, tentang masalah emosi mereka, tentang pembelajaran mereka, harapan cikgu lah. So harapan saya dengan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah emosi macam ni, harapan saya yang paling penting adalah saya dapat kesan lah masalah emosi mereka di peringkat awal, supaya saya dapat dibantu, supaya mereka ni dapat dibantu untuk keluar daripada masalah emosi yang sedang mereka hadapi. Tak kira disebabkan faktor apa sekalipun, walaupun itu adalah masalah keluarga di luar sana, tapi kurang-kurangnya bila mereka berada di sekolah, berada dengan kita boleh divertkan pemikiran diorang untuk lupakan masalah yang sedang mereka hadapi di luar, sekaligus untuk fokus dalam pembelajaran mereka lah. Dan kita tahu bahawa sekarang ni abad ke-21 ni, yang mana kita sedang menuju ke arah revolusi 4.0 ni, yang mana semuanya bergantung kepada internet, dan rasanya penggunaan bila mereka tidak dapat menggunakan teknologi yang ada di rumah, di sekolah, seperti telefon pintar, internet, rangkaian internet. So itu pun akan memberi masalah kepada mereka dalam pembelajaran mereka. Masalah tak dapat guna, dia orang stres. Bila kita bagi guna pun dia orang akan stres. Dia menyebabkan kita stres. Bila kita bagi dia orang guna, kita yang akan stres sebab tak fokus. Dia akan tidur lewat dan masalah macam tu lah. So kita kena cuba untuk balancekan perkara tersebut. Mungkin
mungkin kita tahu bahawa kita tak boleh lari daripada teknologi yang sedang berkembang sekarang ni. Yang mana kalau kita halang, dia akan menyejaskan emosi mereka. Jadi apa yang boleh kita buat, mungkin kita boleh bawa mereka ke bilik ya ICT yang mana ada capaian iPad dengan internet. So kita boleh bagi mereka peluang untuk menggunakan teknologi-teknologi tersebut untuk fulfill diorang punya zaman. Okay, zaman mereka yang mana tak boleh berpisah dengan internet dan juga smartphone. Kalau boleh tahu cikgu dulu lepasan universiti mana? Okay, Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Skudai. Oh, saya sekarang kat UTM. Awak kat UTM. Saya kat Kolej Perdana. Pendidikan khas tu. Kolej Perdana, saya KRP dulu. Kakak saya duduk sini. Tempat makan saya adalah Melati. Oh. Yalah, kira cikgu. Mungkin itu saja soalan-soalan kami. Terima kasih cikgu dah luangkan masa hampir sejam dengan kami. Harap membantulah ya. Jawapan-jawapan tu boleh diterima tu. Memuaskan hati. Kerja di cikgu semuanya memuaskan hati. Alhamdulillah. Itulah. Kami dapat cikgu pun kami bersyukur sebenarnya. Alah, Arisha tu ramai lagi cikgu dia yang hebat-hebat. Korang pun mesti ada ramai. Tak tahu kenapa Arisha tu pilih saya. Saya dulu ambil fizik juga, tapi pening kepala lah yang ambil fizikan khas. Ini degree semua kan ada yang master ke apa ni? Ni yang kawan-kawan ni semua Degree, kami semua degree. Degree. Semua master ni. Okay, amin. Amin. Cikgu, Ya. ada tips tak untuk kami bakal-bakal cikgu? Alright, tips. Sebab sekarang agak mencabar. Tahniah kerana memilih profession yang agak glamour ni. Kenapa saya cakap glamour? Kalau scroll dekat FB tu sentiasa dikecam. Makan gaji buta balik awal. So hati kena kuat. Pertama hati kena kuat sebab dan jangan terpedaya, jangan orang cakap kerja ni senang. Balik pukul 1, itu penipu je semua. Okay. So tips yang seterusnya, selain hati kena kuat, be ready untuk berdepan dengan pelajar yang sangat mencakap ke depan, yang mana kehidupan mereka banyak bergantung dengan internet. Macam mana nanti kita nak sesuaikan pembelajaran kita dengan aktiviti harian diorang. Sekarang ni kalau kita lihat setiap masa Instagram, WhatsApp status ke, every minute, every second akan upload. Okay, so macam mana kita nak kawal benda tu supaya mereka fokus dalam belajar, tak hanya fikir nak record, nak upload dekat Instagram, update dekat Instagram. Okay. Yang seterusnya adalah ibu bapa. Kena bersedia untuk menerima tekanan daripada ibu bapa. Yang mana ibu bapa sekarang ni sangat teliti dengan anak-anak masing-masing, pelajaran anak masing-masing. So kita kena sentiasa bersedia untuk menerangkan jika masalah anak mereka macam ni, macam mana kita nak tolong anak dia, nak selesaikan masalah anak dia dalam pembelajaran. Dan kata-kata yang orang cakap wise. Kita tak boleh kata, oh anak puan ni teruk lah, malas ni, kita tak boleh cakap macam tu. Tapi kita kena fikir macam mana kita nak bagi tahu parents dia yang anak dia ni bermasalah, but in a proper way, yang mana kita tak boleh cakap dan negatif tentang anak dia, sedangkan walaupun anak mereka itu mempunyai sikap yang banyak yang negatif. Okay, so itu salah satunya. Dan selain daripada mengajar ni, jadi cikgu, banyak kerja lain lah yang pengkeranian, pertandingan yang kita kena handle. So kena bahagikan masa dengan baik lah
kita kena rancang dengan betul, dan yang paling penting ikhlas lah. Kita kena ikhlas. Fikir balik kenapa kita pilih kerjaya ni, kenapa bukan kerjaya lain. So bila kita rasa macam down ke apa ke, so fikir balik, mungkin benda tu kita tak dapat dekat dunia, mungkin kita fikirlah mungkin ada manfaatnya yang lebih besar kat akhirat, insyaAllah. Betul. Betul lah cikgu. Kalau di kampung saya Indonesia, guru-guru ni digelar pahlawan. Saya kacau. Yelah, maksudnya kalau guru-guru ni selalu dipanggil pahlawan tanpa ada tanda jasa. Itu kampung saya lah. Jadi cikgu terima kasih. Mungkin belum terlambat untuk saya ucapkan selamat hari guru. Kami ucapkan selamat hari guru. Okey, terima kasih. Selamat hari guru juga. Selamat hari raya. Bakal guru ni. Amin, insyaAllah. Hari ni dah keluar syawal dah. Saya pun nak raya. Cikgu terima kasih atas masa peluang waktu yang cikgu berikan. Kami doakan cikgu dan keluarga cikgu diberikan rahmat daripada Tuhan, sentiasa diberikan kemudahan, diberikan kesihatan, kekuatan untuk mengajar di dalam KPP sekarang ni, PKP sekarang ni, new normal. KPP, Jadi saya doakan agar cikgu semua dipermudahkan. Amin. Amin, insyaAllah. Itu saja daripada kami. Terima kasih cikgu. Terima kasih sangat-sangat. Okey, so cikgu pun harap apa yang cikgu kongsikan ni membantulah dan memenuhi kriteria untuk awak tulis dalam awak punya assignment tu. Dan semoga dapat graduate dengan cemerlang dan sekaligus Amin. InsyaAllah. Yang disegani pada masa akan datang. Terima kasih cikgu. Okay, cikgu, kita tutup dulu pertemuan kita malam ni. Tutup belum. Jadi ada apa yang saya boleh cakapkan, hanya terima kasih. Dan kita semua tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.